Hello guys, hello. Hello guys. Ada yang nak tengah free, yang tengah free tolong masuk, tolong masuk. Kita dah nak siap untuk buat resipi kari puff inti kentang. Kari puff inti kentang versi pedas. Okey, kita tunggu ramai sikit, kita akan share. Disebabkan semalam kita buat live untuk acuan ni, ramai yang minta uncle buatkan sekali dengan resipi. Dia orang nak tengok resipi kari puff sekali. Okeylah, tak apa, kita dah dapat tempat untuk buat. So ini acuan, kita akan gunakan acuan ni. Siapa yang dah dapatkan acuan ni kemudian boleh join sama kita. Kemudian boleh join dengan kita. Ini kita akan gunakan yang saiz besar, saiz jantung ni. Kita akan guna yang saiz besar ni, and then yang ni pattern standard dia lah. Hai Bella sini. Hai Umi, thank you join ya. Okay, so pada masa yang sama kita bergerak ke resipi. So seperti mana yang saya janjikan dengan sahabat-sahabat semua, saya akan kongsikan resipi and kita akan guna produk yang sama. Okay, produk yang semalam kita unboxing produk yang sama Alright, so tapi resipi ini dia agak pedas sebab dia akan ikut pada cita rasa uncle So bahan utama sekejap saya dapatkan sikit ruang Okey, bahan utama untuk buat inti tengok untuk buat inti kita ada yang ini bawang besar. Bawang besar dipotong dadu 2 biji 2 biji Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, yang sedang-sedang. Okey. Kita dah potong dadu, kita bukakan dia. Okey, kita bukakan dia. Alright. And then kita ada daun kari segenggam. Daun kari segenggam. And then kita ada, sebab untuk uncle suka rasa pedas, so uncle tambahkan cili api. Cili api uncle tambah dalam 5 cili api, dihiriskan halus. Okey, nanti uncle akan tunjukkan macam mana nak hilangkan dia dalam kat dapur. Alright. And then kita akan tambah serbuk kari. Serbuk kari ini serbuk kari ayam. Kita nakkan rasa ayam tu sikit kat dalam sebab kita campur dengan kentang kan. So kita akan buat yang cara macam tu lah. Okay, terima kasih pada yang baru join So siapa yang baru join boleh tolong tap screen tolong tap screen. Okay, and then untuk tambah pedas dia, untuk keringkan dia, saya akan tambah sedikit serbuk cili. Okay, so sukatan dia kita akan sharekan kemudian lah. Kita akan share kemudian. Yang ni pula kentang. Kentang kita dah cuci bersih and then dah potong dadu. Saya siapkan dalam 5 kentang lah. Okey, 5 kentang. Ini ramuan utama untuk buat inti. Ini saja. And then garam dengan cukup rasa tu kemudian kita boleh tambah lah. Alright. So itu tadi yang untuk ramuan inti. Alright. Untuk siapkan tepung, uncle guna ni tepung ros. So uncle akan siapkan untuk 1 kilo lah. Uncle akan guna 1 kilo ni penuh. Alright, 1 kilo penuh ni. And then ini resipi uncle yang ini kita akan tambah jagung. Okey, untuk 1 kilo tepung, uncle akan tambah dalam 2 sudu tepung jagung. Okey, nanti uncle akan tunjukkan proses dia lah. And then kita akan tambah margarin. Okey, margarin yang uncle gunakan untuk tepung adalah margarin yang dalam plastik tu.
Okay, yang dalam plastik sekilo tu. Uncle gunakan margarine tu. Alright. Hi Sharina, hi user, hi Nana, hi Tan Syada. Thank you join. Yang baru join tu boleh tap screen Alright, and then kita akan tambah minyak masak. Okay. Ini 4 adalah untuk siapkan dia punya tepung. Okay, untuk siapkan tepung dia. Alright. So tanpa membazirkan masa korang, kita akan terus siapkan. Uncle akan siapkan kentang dulu sebab dia perlu sejuk kan. Lepas kita dah masak itu, dia perlu sejuk kan. Pada masa yang sama kita boleh siapkan tepung kemudian lah. So item pertama kita buat adalah inti. Alright. Kita buat inti So stay tune, kita sekejap Uncle nak ubah kamera ke dapur pula. Sekejap Okay, kita akan tunjuk bahagian tepung kita buat inti dulu sebentar. Okay. Yang pertama kita siapkan untuk kita panaskan kuali ya. Okay, siapa yang baru masuk tolong tap screen ya. Tolong tap screen. Okay, so kita tambah dalam sedikit minyak dalam 1 camca tu. Dalam 1 camca tu untuk tumis bahan untuk inti. Okay, kita tunggu minyak panas sekejap Uncle guna non-stick. Uncle guna kuali non-stick yang sama juga kita beli dekat TikTok juga model ni. So kalau korang nak cari juga boleh cari dekat beg kuning Uncle lah. Okay. So minyak dah agak panas. Kita slowkan dia punya api. Okay, barang utama yang kita akan masukkan adalah bawang. Kita masukkan semua bawang dia. Okay, kita tumis sikit. Okay, make sure dia pecah-pecah jangan dia melekat Okay, and then jangan terlalu garing pula. Okay, kalau rasa api tu panas sangat, kurangkan sikit api dia. Tengok sikit dia macam dah berubah warna ke kuningan sikit, masukkan cili api tu.
Ini siapa yang minat pedas tu memang sedap lah. So kita garingkan dia dengan api yang kecil kita tak nak bawang dengan cili tu hangus. Okey, nampak kan bawang dia dah mula mengecut. Dan Uncle suka masukkan daun kari tu awal sikit. Okey, and then biasanya Uncle akan koyakkan dia lah. Tak terlalu kecil, tak terlalu besar. Just koyakkan, encikkan dia. Sebab kita nak rasa daripada tepi-tepi daun tu keluar, masuk kat bawah. Okay, thank you pada yang join ya. Siapa yang tengah on live sekarang, tolong set screen ya. Okay, dah hampir kekuningan sikit. Kita tambah serbuk daging jap. Okay, serbuk daging kita tambah dalam 1 sudu. Okay, yang ini sebelum kita tambah air, kita just tambahkan dia bagi dia melekat, meresap dekat bawah. Okay, kita tambah sikit lagi. Dia dalam 1,5 sudu lah, sudu sup Okay, and then kita tambah sedikit serbuk cili dalam 1 camca, dalam 1 sudu lah, 1 sudu. Okay, so kita gaul dia kering sikit sebab nanti kita nak tambah air, and then kentang pun dia akan ada air, so just nice lah. Sebab tadi kita dah rendam kentang yang didadu kan. Okay, dah cukup kering nampak kering, dia dah mula berderai kan. Macam ni, time ni kita sesuaikan dia dengan kentang. Okay, kentang ni kita masukkan. Dah masuk kentang, kita gaul bagi dia rata dengan bawang-bawang tadi. Kita gaul rata. Kita naikkan sikit api dia. Kalau rasa tak cukup serbuk tu boleh tambah tau. Okay, so Uncle tambah sikit serbuk daging just untuk completekan dia punya colour, warna gelap dia sikit. Okay, dan kita gaul balik. Okay, inti yang Uncle nak buat ni, aku nak hasil dia agak kering. That's why sebelum Uncle tambah air, Uncle nak dia punya serbuk kari semua melekat pada kentang dan bawang. Okay, so bila dah cukup bercampur, nampak semua dah bercampur dah rata, kita tambahkan air. Air kita tambah dulu dalam, untuk 5 kentang. Untuk 5 kentang kita tambah dalam 1 cawan. Okey, kita tambah dalam 1 cawan.
Okay, kita tambah and then kita kacau dia. Senang kalau guna yang non-stick. Kita tunggu dia mendidih sikit. Mendidih sikit kan kita boleh tengok kita nak tambah lagi air ke atau tidak. Alright. So pada yang baru join, tolong tap-tap screen ya, Semoga korang semua murah rezeki tap-tap screen. Kita nak share resipi yang agak popular untuk bulan Ramadan ni. Okay. So inti yang uncle nak hasilkan adalah inti yang agak kering. So uncle nak dia betul-betul melekat dan rata. Tak nak kita biasa pernah rasa kan dalam satu kuali kita memasak, ada sebahagian dah masak bagus, ada sebahagian lagi high mega champs, high A butterfly. Terima kasih join So ada sebahagian yang tak masak. Itu adalah sebab dia tak rata dalam kuali. Okay, itu salah satu punca dia. So macam sekarang kalau nampak air dah tutup semua kentang dia. Alright. Kita tunggu sekejap, bagi dia mendidih sekejap. Okay. So kawan-kawan kalau ada soalan boleh bertanya ya. Kalau ada soalan boleh bertanya. And siapa yang berminat boleh follow juga. And sambil masa tu kawan-kawan tolong tap screen ya. Kita cuba buat curry puff ya. Ini versi uncle. Okay. Yang pasti inti yang uncle buat ni pedas. Itu pasti. So kalau korang minat curry puff yang pedas, boleh follow uncle. Okay, nak tambah cili, serbuk cili. Sebenarnya tambah serbuk cili sebenarnya jangan guna yang kisar. Sebab kita nak efek yang kering. Okay. So tunggu dia mendidih sikit. Lepas dia dah mula mendidih, kita boleh tambahkan garam. Alright. So pada yang baru join, tolong tap screen ya. Yang sudi bagi gift, boleh bagi gift. Yang tengah free tu boleh tap screen ya, Alright. Okey, kita dah mula nampak dia dah mula mendidih sikit. Kita tambahkan garam. Garam secukup rasa ya, Alright. Garam secukup rasa. Kalau korang rasa garam tu cukup untuk ramuan korang, jangan ditambahkan terlalu banyak. Okey. Sebab kentang dengan garam ada kombinasi dia. Okay. So kita kacau sikit. Kita hancurkan garam dia. Thank you Zaimi. Thank you Ramla. Okay, siapa nak cuba, ada soalan, nak tengok inti curry puff kentang pedas, boleh double check ya. Alright. So bila masa kita dah campur garam, kalau you rasa dah cukup taste dia, apa kita perlu buat seterusnya adalah kita tunggu, kita perlahankan api sekecil mungkin. Okay, api kecil, kita kacau. And then kita tutup kuali untuk 10 minit.
Okey, kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar. Right, kita tunggu sebentar Kita nak kentang tu betul-betul empuk lah. Alright, kita cuba. Ya, ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan tak? Okay. Ya, tadi dah dapat resipi tak? Resipi penuh dah dapat ke tadi? Siapa join dari awal? Kalau ada yang join dari awal tu sudah dapat resipi untuk inti kentang karipap dengan tepung karipap. Okay, Uncle dah bagi tadi dah. Thank you Maharum, thank you Ramlah. Tolong tap screen ya, tolong tap screen, support Uncle. Mana belajar? Uncle dulu Uncle belajar dengan masa meniaga lah dulu. Ni resipi lama dah. Uncle rasa Uncle dah hampir 20-25 tahun tak buat ni. So sekarang ada sahabat kita dekat live semalam bila Uncle nak promote acuan karipap, dia minta buatkan sekali dengan tepung resipi karipap. So itu yang Uncle cuba sediakan lah. So actually kita kena berterima kasih lah sebab ada sahabat kita dari TikTok ni sudi bagi Uncle tempat untuk buat masakan ni. Okay. So yang baru masuk tolong tap screen. Tolong tap screen. Okay. Setiap dalam 3-4 minit itu cuba tengokkan sikit kentang you and then kacaukan dia sikit sebab kita tak nak dia melekat. Kita tak nak dia melekat. Walaupun dia api kecil, kita nak dia kering. Kita nak dia kering tapi kita tak nak dia melekat dengan kuali. Sebab tadi kita pakai pun minyak pun sikit lah. Okay, so kita tunggu sekejap lagi Lama. You boleh search dekat Uncle my profile. Siapa actually nak follow Uncle tu, tolong follow Uncle ke atas tu. Tekan follow and then ada apa-apa soalan. Kalau nak cari apa-apa produk berkaitan makanan atau kesihatan, boleh saja tengok kat Google, showcase Uncle. Kalau ada yang berminat, boleh terus buat payment lah. Yang pasti, Uncle pasti seller yang Uncle pilih adalah seller yang mantap. Okay? Tolong tap screen tolong tap screen. Kalau ada itu boleh buat. Dia actually untuk karipap ni paling penting inti dia. Inti dia kalau kena dengan orang yang betul, cita rasa yang betul, memang hilang. So terpulang pada cita rasa. Okay, tolong tap screen ya.
Kalau ada peluang lah. Kalau ada peluang kita boleh buat jualan lah. Kalau ada yang sudi support kan. Setakat ni kita dah buat apa tadi, tunjuk ramuan. And kita akan sambung pada cara masak dia. And then first cara masak dia, Uncle dah tunjukkan tadi apa yang perlu masuk dulu, apa yang kemudian dan selanjutnya. And then sekarang kita tengah tunggu untuk kentang tu empuk. So sambil masa kita tunggu dia empuk tu, kita boleh luangkan masa bercerita sekejap lah. Okay, kita boleh borak-borak sekejap. Tak ada. Kita tak buat dalam apa packaging. Ini first time. Memang Uncle nak recommend untuk apa acuan saja. Uncle belum lagi mula meniaga apa curry puff lah. Mana tahu kan, kata-kata korang tu ada hikmah, boleh lah. Nak juga Uncle dapat saing kau kan, buat curry puff pula kan. Sekejap kita kacau sedikit. Okay, nampak tak? Tadi kita masukkan air sikit saja kan? Nampak tak? Okay, kita tunggu sekejap lagi. Okay. Kita tunggu dia masak lagi ya. Dia jarang geng buat apa, geng masak buat live. Kita kenapa tak? Buat leceh. Kita nak tunggu masa memotong dia, nak tunggu masa untuk dia apa masak tu. Kita cuba cut short. That's why dia orang buat VTT. So kali ni sebab Uncle dah buat janji dengan viewer semalam, sahabat-sahabat semalam. Semalam kita rancak, semalam kita dalam 300 orang yang tengah view. So agak rancak. So that's why Uncle kotakan janji Uncle lah. So, dia seperti macam yang Uncle beritahu tu, ini kita tengah berada dekat rumah sahabat. Salah seorang sahabat dari TikTok, dia bagi kita izin, dia izinkan kita buat masak kat tempat dia. So syukurlah untuk korang, kita buat satu kali. Okay, so korang tap screen ya, korang tap screen. Api ambil masa. Api jangan letak besar. Api kalau you letak besar, dia akan hangus. Okay, you kena jaga api pada api yang kecil supaya sukatan air itu cun-cun dia akan kering. Okay, tanpa merosakkan kita punya kentang. Ada shortcut dia. Kalau nak cepat kering pun ada shortcut dia. Nak Uncle ajar tips tak? Nak bagi dia cepat kering. Sekali gaul dah kering. Percaya tak? Ada tak siapa-siapa bagi korang tips untuk keringkan inti kentang untuk curry puff? Uncle serius, confirm jadi. Nah, kalau you rasa inti you terlalu baik, korang boleh follow tips Uncle untuk keringkan dia dalam sekali gaul. Berani tak cabaran Uncle? Bukan senang-senang kita nak buat. Yang utama, rasa dia tak lari. Itu utama.
Yalah, kita makan untuk lapar. Tapi walaupun kita lapar, barang kena sedap sebab ini untuk bulan Ramadan ni kita nak buat yang secukup rasa. Okey? Kita tak nak huha-huha buat yang macam-macam tu. Kita buat yang tradisi, ikut tradisi. Okey? Sekarang Bazar Ramadan, Angka pun tak tahu dekat Bazar Ramadan yang mana kita boleh jumpa kari pap binti kentang sekarang. Okey? Kat tempat yang Uncle pergi tadi, yang semalam, tak jumpa kari pap. Tengok kuih pelita takut pula. Sebab banyak sangat BTT keluar kan. So korang macam ni? Korang dah siap ke? Dah siap untuk berbuka ke? Dah masuk Bazar Ramadan? Biasa time puasa habis kerja pukul 4 kan? Korang ngam-ngam nak habis kerja kan? Boleh, 3 lagi followers. Tadi dah ada 6 followers. So kita lagi nak tambah 3 lagi. So kita buka, kita tengok sekejap Okay, dia baru separuh masak ni. Kentang dia baru separuh masak. Nampak tak? Kentang dia separuh masak. Okay, cun lah. Dia tak merosakkan kita punya kentang. Okay, so kita tunggu lagi sekejap untuk dia cukup masak Kacau. Make sure setiap kali you kacau tu kau ratakan balik. Biar dia berendam dalam tu. Okay. Halal. Semua barang halal. Don't worry. Hai Ajo Zohir. Hai. So semua barang yang kita guna adalah barang halal. Macam serbuk cili dengan serbuk kari tu, yang tadi tu kita guna yang babas, and then kita guna kentang kita beli dekat NSK. Tepung ros NSK. So semua barang halal lah. Memang semua orang boleh follow 100%. Tak perlu nak risau. Okay. Ada yang suka tambah dia punya yang perenca ikan bilis, perenca ayam tu. Ada orang suka tambah tu juga, tapi Uncle lebih suka pada wangi kari. Okey, wangi kari sebab dari Uncle masukkan serbuk kari ayam kan. Uncle nak wangi kari tu ada kat sana. Walaupun suka pedas, nak wangi dia. Thank you Kak Manis Racun. Akhirnya jumpa juga Terima kasih join, terima kasih. Minta tolong tap screen tak tolong tap screen. Nestem Susu, thank you join. Dah lama tak jumpa. Ini aku rasa Nestem Susu kali ketiga masuk ni. Alright. So seperti yang korang tahu, kita sekarang tengah buat kari pap, inti kari pap. Okay. Tapi inti kari pap kentang versi pedas, versi Uncle So korang rasa apasal kentang kurang, apasal serbuk kari lebih, apa tu semua tu, jangan tanya lah. Sebab memang ikut versi Uncle lah. Disclaimer dulu yang penting barang tu sedap tak sedap saja. Faham tak? Nanti kita try. Sama pada yang follow Uncle tadi Terima kasih tau. Yang bagi bunga ros pun thank you so much Kak Racun. Thank you so much bagi racun pula. Bagi bunga ros. Seorang satu ros pun kita dah bersyukur dah.
You all masuk saja. Masuk and then you all boleh check. Okay, sebabnya kita akan gunakan ramai nak check acuan ni. Okay, yang semalam kita unboxing. Okay, acuan ni yang paling besar lah, yang 10.5 cm. Okay, and then kita acuan rare kita yang jantung. Okay, acuan rare ni jantung ya, shape jantung. And then uncle beli yang besar, saiz besar. Okay, siapa yang berminat boleh dapatkan daripada beg kuning uncle ya. Okay, kejap. Uncle tambahkan beg kuning. Sekiranya korang minat nak try atau nak beli, boleh terus saja check out dekat beg kuning. Susah time macam ni, kita susah nak dapat susah nak cari acuan-acuan ni semua. So sekarang uncle dah jumpa and item dia cukup bagus. Packaging daripada seller ni pun agak bagus. So that's why uncle nak recommend dia lah. Okay, so kalau tengok pada yang beg kuning yang uncle pin tu, uncle pin size yang ni. Okay, heart shape size besar. Ini paling besar. Okay, kalau nak tengok besar dia berapa besar, sebesar tapak tangan uncle. Nampak tak? Sebesar tapak tangan uncle. Jangan kira jari ya, tak dah aku cakap tapak tangan kan, jangan kira jari. Okay, ini cukup besar lah. So kita cuma uncle agak suspense sikit sebab tak tahu inti dia boleh isi berapa banyak. Inti dia boleh isi seperti yang sebelum, yang model lama ni ke, ataupun dia akan lebih kurang ke, uncle tak pasti. So hari ni kita akan siapkan inti dia, siapkan tepung dia, kita buat terus demo. Baru kita puas hati kan. Benda kita nampak baru kita percaya kan. So tanpa bazirkan masa, kita check balik ketan kita. Okay, nampak tak? Dia tengah on the way kering. Just nice. Okay, uncle tak guna pressure cooker tau. Uncle guna kuali biasa je, korang nampak kan. Pakai api normal je. Lagipun uncle pakai api yang kecil. Okay, nampak tak? Air semakin kering, kentang dia pun semakin masak. Nampak tak? Okay, so kita tunggu lagi sekejap. Bagi dia kering sikit. Jangan kering terlampau kering ya. Biar dia pekat. Sebab kentang dia akan pekatkan air yang kurang. Okay, so setelah gaul, kau ratakan dia, jangan tekan ya. Gaulkan dia, bagi dia ruang sikit untuk air itu bergerak. Dan kita tutup balik. Marah tuan rumah menitik kari kat dapur. Hai Cik Puan Maria, apa khabar? Sihat? Dah standby nak pergi bazar Ramadan ke atau ni nak masak kat rumah? Buka puasa nanti. Sempat balik. Tengok AI summary pun dia keluar apa? Tips for perfecting curry puff filling. AI boleh faham apa yang kita buat. Takkan kita nak degil tak nak faham kan? Siapa yang baru masuk tu tolong tap screen. Nur Hafiza, hi, how are you? So semua dah habis kerja ni.
Ini yang tengah rancak ni. Hai Ana, thank you. Hai Lovina. Hai Lovina 75. Thank you join. Siapa yang baru join tu tolong tap screen Kita dah cukup 2000 taps. Kalau boleh kita naikkan ke 3000 taps. Sebab kita sekarang hampir siapkan inti untuk curry puff. Lepas ni kita nak siap saja inti curry puff ni, kita bagi dia sejuk, biarkan dia sejuk, kita continue dengan buat tepung dia. Tepung kalau jadi memang grade A lah. Memang y'all takkan skip resipi dia. Alright. Thank you Cha, thank you Laila. Thank you Hamidah. Thank you Jolie. Thank you. Baru habis kerja ke semua? On the way nak pergi Bazar Ramadan Siapa on the way pergi Bazar Ramadan? Kawasan mana? Berdekatan tak? Marzan, thank you join. Haslina, thank you join. Ines, thank you join. Hamiza, thank you join. Amina, thank you join. Zarina, thank you join. Zarina, thank you join. Hebat korang, semua boleh masuk sekarang. Baru habis kerja kot. Angka silap, angka start tadi pukul 3 lebih Patut angka start pukul 4. Angka lupa korang semua masih bekerja. Hai Nur Hidayah Tioma. Hai. Pan, thank you so much. Ana Ahmad, thank you. Nur, thank you. Shopping with E, thank you so much join. Tolong tap screen tolong tap screen. Okay. Wangi kari kantang, kari itu naik. Wangi kari naik. Thank you Deepa, thank you Akung, thank you join, thank you. Okay, yang baru join tu tolong tap screen tolong tap screen. Siapa nak intai boleh tengok kita tengah buat inti kentang untuk curry puff. So jarang-jarang kita buat and then kita sangat berterima kasih sebab ada yang sudi pinjam rumah, pinjam tempat untuk kita buat memasak So korang tolong tap screen. Kita bagikan tuan rumah rezeki sikit dengan tap screen saja. Dia tak minta banyak pun, dia minta tap screen saja. Angka bercakap, angka punya sahabat semua dekat TikTok ni memang orang yang baik-baik. Yang selalu suka belanja tab dengan suka belanja. Hai Putri Idliana. Hai Asma, hai Puan P. Cik Aminah, thank you join. Cik Aminah chef thank you join, thank you Zaleha, thank you Rosa Bintang, thank you. Mary Ann, thank you join. Okay, siapa yang baru join tu tolong tap screen tolong tap screen. Sambil masa kita intai tengok, jangan terlalu kering Tapi actually inti dia walaupun terlalu kering, masa you dah uli dia punya tepung tu and you nak kelim, walaupun inti dia kering, bila you start goreng, dia akan jadi basah. Dia akan keluar, kari itu akan keluar dalam curry puff tu. Itu yang buatkan tepung dia berperisa. Okay, thank you Ida, thank you Yanti, thank you Acik thank you yang join So siapa nak intai boleh intai boleh intai resipi kita inti kentang plus untuk curry puff Uncle buat untuk curry puff. Siapa nak combine dengan chapati pun boleh. Chapati pun memang sedap. Alright, thank you user, thank you Sarmana. Hai. Yang ni kita buat kentang untuk 1 kilo tepung. Yes, 1 kilo tepung. Okay, resipi ni dia special sikit sebab andai kata ada balance untuk kentang dia,
Katakan kentang dia ada balance, lepas kita siapkan tepung sekilo tu, kentang ni you boleh simpan and guna besok. Ataupun katakan kentang habis, tepung masih ada balance, tepung balance tu you boleh simpan dalam peti ais lah. Tapi syarat dia, kalau you dah simpan peti ais, sekali saja, besok you keluarkan, you kena gunakan. Jangan simpan balik. Memang tak jadi. Okey, dia sekali saja boleh simpan dalam peti ais, habiskan. Okey, sekali dah keluar dari peti ais, habiskan. Hai Nasirih, hai Hafizan, hai Taufik, Aminah Stafa, hai Aminah Stafa dari kumpulan rock tu Syam, thank you Syam, thank you Umi, thank you yang bagi gift rose, thank you. Manish Arumugam, thank you. Melissa, thank you. Keda, thank you. Kak KJ Kamila, thank you. Join. Okay, thank you yang bagi rose Banyak rose ni hari thank you tau. Syukur. Semoga murah rezeki korang Cik T, hai. Terima kasih join. Cik Siti, thank you join. Cik Zainab, Cik Shimah, thank you. Korang baguslah hari ni. Saroja, thank you join. Siti Huzaimah, thank you join. Hazaira, thank you join. Cantik gambar profil, bagus. Y'all nanti siapa yang pergi yang nak. Oi, thank you Zalina, thank you so much. I appreciate that. Syukur sangat. Thank you so much. Okay, siapa-siapa yang tengah tap screen ni, thank you so much tau. Sebab Uncle tengah sementara tunggu kentang ni masak. Jarang kita buat. Jarang. Tak ada orang nak buat. Nampak tak? Tak ada orang nak buat. Kita cuba. Okey. Cukup kering tak? Nampak? Nampak tak? Nampak tak dia punya kentang tak hancur? Nampak tak? Ini yang kita nak, tapi dia dah start mengering. Tapi Uncle rasa dia macam dah terlalu kering. Uncle nak tambah sikit lagi air, bagi dia renah sikit dalam 5 ke 10 minit. 5 minit macam tu lah. Okay, nampak? Pekat tak ni? Korang rasa pekat tak? Nak try satu. Okay, nak try satu. Okay, kita tengok dia dah masak ke tak kita tekan. Empuk babe, empuk, serius. Korang boleh dapat macam ni kita nak. Kita tak nak dia mentah-mentah kan. Rata saja. Cukup kering, cukup empuk. Ini yang kita nak untuk inti kari puff. Yo. Nak try garam dia. Sekejap. Takkan Uncle test. Okey, sekejap. Garam kurang. Tapi seperti biasa, pedas dia cun. Korang mesti, lepas ni korang takkan cari kari puff lain lah. Uncle boleh garanti lah. Siapa berani follow resipi ni, Uncle yakin korang takkan cari kari puff lain, kecuali kari puff yang disiapkan di kampung korang. Kari puff kampung memang tak ada orang boleh kalahkan. Okey, kari puff kampung memang tak ada orang kalahkan. Okey, yang resipi yang Uncle tunjuk pun dari kampung juga. Uncle belajar kat kampung juga, daripada orang lama. Okey, nampak tak? Okey.
So serius lah, dia dah agak pekat. Okay, agak pekat. So kita tambah sedikit air lagi. Just sikit saja. Just sikit saja. Campurkan. Hai, thank you yang bagi heart. Love you so much. Thank you so much. Thank you. Korang memang terbaik lah. Memang terbaik. Siapa yang bagi heart tu Siapa yang bagi heart? Ati Cooking. Thank you so much Ati Cooking. Bagus, hebat. Thank you so much. Okay. So nampak dia punya pekat Kita nak pekat macam ni. So masa kita goreng tu, kat tepung tu akan keluar dia punya minyak kari tu. Minyak kari dengan minyak serbu cili tu, dia akan keluar dalam tepung tu. So dia cukup rasa lah. Dia akan bagi cukup rasa pada tepung. Alright. Okay, so yang first part dah siap. Okay, kita tutup dapur. Kita bagi dia kering sekejap. Okay, kita bagi dia kering sekejap. Jangan tutup rapat Jangan tutup rapat Kita bagi dia gap sikit supaya haba dia boleh keluar. Alright, terima kasih tau. Terima kasih yang baru masuk. Tolong tap screen Kita cukupkan 3,000. Kita dah nak berpindah. Sementara tunggu resipi kentang kita ni untuk sejuk. Kita nak prepare untuk thank you Ati, thank you bagi Ramadan Karim, thank you bagi popular vote, thank you so much. Korang memang terbaik lah. And then kita sementara kita tunggu kentang ni sejuk sikit, sebab kita tak boleh letak kentang tu panas-panas dalam tepung So kita akan siapkan untuk tepung pula. Alright, stay tune Uncle akan pause sekejap sebab Uncle nak tukar kuali. Uncle pause sekejap Okay guys, terima kasih pada yang tunggu Sekarang kita akan siapkan untuk tepung pula. Alright, tepung kita on. Okay, kita nak panaskan margarin dengan minyak. So jangan masuk butter dulu jangan masuk margarin dulu Kecilkan api. Okey, sebelum masukkan margarin dengan minyak, kecilkan api dulu, masukkan minyak. Okey, sekarang Uncle akan bagi sukatan dia Okey, sukatan dia guna sendok kecil ini. Guna sendok Sendok kecil ini kita letak minyak dalam dua sendok. Okey, cukup. Alright. Okey. Untuk tepung, untuk rasa tepung itu bagus, bestnya pada
margarin. Margarin yang akan bagi taste kat tepung tu. Alright. So kita gunakan satu, and then dua. Melekat pula. Sekejap. Okay, dah melekat pula. Ya. Okay. So kita letak dalam 2 sendok margarin. Ini untuk minyak untuk sekilo tepung. Okay, kita biarkan api dia start kecil ya, jangan terus panas. Jangan bagi api besar. Bagi api kecil dulu, biar dia cair. Sambil dia cair tu, kacau je dulu. Okay, kacau sampai dia cair. Jangan bagi dia hangit ya, jangan bagi bau hangit tu naik. Okay, terima kasih pada yang join ya. Terima kasih pada yang join. Yang sudi tap-tap tu tolong tap-tap ya. Kita nak cukupkan 4,000 tap untuk kita sambung ya. Bagi Angka semangat sikit. Angka tengah panas sekarang ni. Resipi ni Angka dah tak buat 20 tahun. Hampir 20 tahun tau. Ini pun Angka buat pasal semalam ramai yang minta sebab Angka tengah promo. You boleh check dekat beg kuning tu. Kita tengah promo acuan karipak. Okay, dalam api kecil pun dia boleh mendidih. So jangan guna api besar. Ingat ya, jangan guna api besar, nanti dia akan ada satu bau yang hangit. Alright, guna api yang kecil je, sedang-sedang je. Kacau biar dia mendidih. Okay. Kacau dia. Kacau. Sambung kacau Jangan bagi dia hangit ya. You boleh bau dia naik, bau butter, bau margarin tu dia akan naik. Okay. So pada masa yang sama, bila dia dah berbuih macam ni, korang standby ya. Kita boleh masuk dalam tepung ya. Korang standby. Okay. So kita akan masuk dalam bekas 1 kilo tepung ya. Masuk bekas, bukan masuk sini. Masuk bekas. Okay, jangan salah faham Okay, kita dah masuk Dah masuk tu. Dah kita kat area apartment, so agak sempit. So kita cuba buat yang terbaik lah Kita cuba buat yang terbaik. Dan tepung jagung, untuk sekilo tu tepung jagung kita bagi 2 sendok. 2 sulu. Sulu makan 2. Okay. Nampak Ini 1 sudu. Ini sudu kedua dia. Okay, sudu kedua dia. Okay, kita campurkan.
Kita campurkan tepung tu. Uli. Okey, sekarang masanya untuk kita campur dalam, kita bagi dia mendidih lagi. Sekarang dia dah cukup panas dah. Molekul-molekul yang hancur tu dah hancur dah. Minyak dia dah sebati dengan margarin. Okey, so kita didihkan dia sikit. Alright, dah siap Kita masukkan tepung darat. Okey, tutup api. Kita masukkan terus. Masukkan serentak terus. Dia akan keluar berbuih. Okey, dah masuk tu terus kacau. Terus kacau rata. Okey, tak perlu risau, jangan risau untuk kacau Just kacaukan dia. Jangan pakai tangan tau, dia agak panas. Okey, kita kacaukan dia, ratakan dia. Okey. Nampak Dia dah sebati, minyak dia dah sebati. And then kita tambah air sejuk. Okey, sebelum tambah air sejuk tu kita cuci tangan dulu Okey, untuk sekilo tepung kita tambah dalam 300 ml air. Okey, sambil kita tambah, kita kacau. Biar minyak yang panas tadi itu reda sikit. Okey, sambil kita tambah 300. Dalam botol ini 300 ml kita boleh agak siapa yang tak boleh agak tu boleh campur guna cawan sukatan. Okey, so kita tambah air sikit. Lepas tu kita gaul betul-betul. Nampak tak dia sebati? Jangan takut nak kacau. Okey. So yang ini korang gaul sampai semua dia melekat lah. Semua kena melekat pada jadi uli lah. Kita uli sampai jadi satu dough. Alright, kita jadikan dia satu dough. Alright, so kita tunggu siapa yang masih online, tunggu Uncle back to screen kita nak pindah tempat jap.
Alright, thank you pada yang sudi menunggu Alright, kita kembali Kita start balik untuk uli. Uli rata. Nah, uli rata tu baik guna tangan lah. Itu yang paling senang lah. Okey. Tengok dia cantik tak? Cantik tak tepungan dia? Cantik tak? Perhatian. Kita tunggu dia siap Kita tunggu dia siap. Ni babak nak uli ni kena rajin sikit lah. Biar dia tepung dia sebati dengan minyak, sebati dengan air, sebati dengan garam. Jangan main syok je bila uli tepung ni. Sekarang jarang lah orang guna tangan kan untuk uli. Orang dah pakai mesin dah. Nak goreng untuk 3 orang pun dia orang dah pakai mesin dah. Mana ada orang pakai tangan. Tapi salah kalau kau betul-betul nak masakkan rasa kampung, masak guna tangan, uli guna tangan. Garanti ada rasa. Boleh terkenang ibu kat kampung, mak kat kampung. Opah. Okey. Nampak tak? Nampak tak dia sebati? So kita uli lagi dalam 3 minit macam tu. Kita nak dia betul-betul campur. Kalau boleh kalau you all buat kat rumah nanti, dapatkan besen yang lebar. Bukan besen yang tinggi Guna besen yang lebar. Okey, untuk mudahkan korang untuk uli. Okey. Jarang kita yang masak tunjuk live macam tu lah. Tapi kita beranikan diri lah sebab kita nak bagi orang tengok. Sebab kita cuba ikut janji kita lah. Sebab masa live semalam ramai minta buatkan resipi kari pap. Kan, uncle pun ragu-ragu lah sebab uncle tak ada tempat. But syukurlah hari ni uncle dapat tempat. Uncle dapat panggil dari seorang sahabat. And ngam-ngam timing pun cun. Kita dah sampai, kita dah buat posting. And kita orang terus buat lah. Sedap tak? Nampak tak? Ni, bila korang nak uli, jangan uli macam ni. Jangan uli macam ni. Guna semua sekali, seluruh tapak. Kenapa masakan tapak tangan ibu tu penting sangat, sedap sangat. Seluruh tangan ni masuk. Depan, belakang, jari, celak jari. Semua masuk. Masukkan saja. Masukkan saja. Baru sedap. Okey. Nampak tak? Nampak tak uncle punya? Celah-celah jari semua masuk. Kau picit dia. Secik je. Semua celah-celah jari masuk. Guna buku 5 kau. Tak salah. Kalau you nak tumbuk tepung ni pun tak ada salah. Tumbuk orang salah. Boleh kena penjara. Kau tumbuklah tepung ni. Tak ada orang penjarakan kau. Ini kita main hebat. Jadi chef kuih ni. Kuih tepung ni. Alright guys. Thank you Nur. Okay, Uncle jumpa lagi. Alright, jumpa lagi Kak. Jumpa lagi All the best Uncle. Thank you. Thank you so much. Okay, so lepas kita dah siapkan, Uncle nak bagi ruang sikit untuk korang yang nak berbuka tu. Siapkan bersedia untuk berbuka puasa. Lepas habis buka puasa tu, baru Uncle akan buat goreng. Okay, baru Uncle akan buat goreng. Okay, so far
So bila you all dah siap uli tepung, okay, nampak tak? Nampak tak? Okay, nampak tak? Okay, bila you dah siap uli tepung, tepung itu cantik tak cantik, you boleh nampak daripada tepung itu. Kalau ada bintik-bintik putih tu, tak cukup uli. Korang kena ulikan dia sampai sebati. Macam ni. Tak ada nampak putih-putih. Dia koyak pun cantik-cantik je. Lihat tak lihat, dia boleh tengok dia tak terkoyak. Dia tak terkoyak. Kalau tak cukup air, dia akan koyak. Nampak tak? Okey? Itu cara kita tahu cukatan dia cukup tak atau tidak. Alright? So, kita bulatkan dia. Jadikan dough. And then kita cari plastik ya, plastik. Okay, kita cari plastik. Sekejap kita cari plastik untuk tutup dia. Yol, kalau tak ada plastik Lucina ni, boleh guna plastik biasa Tapi pastikan plastik itu bersih lah. Okey? Pastikan plastik itu bersih. And make sure plastik itu tak ada campuran apa yang macam ada logo-logo ke, logo yang printed logo tu semua tu. Sebolehnya jangan gunalah. Okey, takut dia punya color keluar melekat. Okey, takut color dia keluar melekat. That's why kita bila masak, kita guna plastik ni. Okey, plastik ni bukan tutup kuali tau, tutup tepung dia, tutup keliling tepung dia. Okey, tutup. And then kita biarkan dalam 10 minit. Alright. So sekarang boleh pergi rehat jap. Boleh pergi bazar Ramadan, pergi siapkan diri untuk berbuka. Angka jumpa kemudian dalam 7.30, 7.40. Alright. Thank you so much pada yang join. Thank you so much. Take care. Bye-bye.